Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Faris Fafu Motovlog. Wih, lama gila mat tak vlog. Okay, so pada yang tunggu-tunggu video aku minta maaf. Aku sedang adjusting, okay, dengan aku punya new role dekat tempat kerja. Campur pula dengan aku tengah adjust duduk rumah baru dan sebagainya. So macam sempat tak sempat lah, dan ada jiwa dan tak ada jiwa lah kan. Tengok view pun aku post video video kereta kontrol pun macam tak memberangsangkan je. So macam sedikit sebanyak ia mematahkan semangat aku jugalah untuk aku buat video baru. Okay, so kejap lagi aku akan beritahu apa benda yang aku nak share, okay, untuk video kali ni. Okay, kita apa, tunggu kejap lagi. 12 seconds later. Allah, mati pula. Mati pula mat, malu mat. Emotional, damn it. Tajuk aku nak bincangkan hari ini bukanlah tajuk pasal motor, tapi dia berkaitan dengan apakah aku punya kerjaya ataupun profession yang aku lakukan sekarang. So sekarang pun kita boleh sambung apa yang kita nak cerita pada hari ini. Okay, so untuk hari ni aku nak cerita pasal pengalaman aku. Pengalaman aku untuk temuduga, okey, untuk jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan grade DG41, okey, atau bahasa pendek dia PPP DG41 untuk MARA. Temuduga tersebut ataupun nama pendeknya adalah MAC, MARA Assessment Center. Okey, temuduga berpusat lah. Okey, diadakan di KKTM Lenggong. Okey, dia dibuat selama seminggu. Tetapi untuk subjek kita, contohlah macam aku dapat subjek bahasa Inggeris. So bahasa Inggeris satu hari. So satu hari tu subjek bahasa Inggeris sahaja. Untuk 20 hari bulan Jun hari tu subjek bahasa Inggeris je. So aku pun pergi bertolak daripada Subang Jaya hari Ahad petang macam tu, pukul 2, 3.30 macam tu lah. Dan sampai sana sebelum maghrib. So sampai-sampai tu aku check terus lah. Aku terus pergi menghala ke KKTM tu. So aku tengok lah, tengok macam mana suasana dia dan sebagainya kan. So alhamdulillah aku dapat sewa homestay yang memang less than 2 km from KKTM Lenggong tu lah. So sangat memudahkan, sangat memudahkan aku, alhamdulillah. Okay, so kita terus kepada temuduga tersebut. Okay, time temuduga tu aku datang dengan pakaian formal tau. Sebab aku terlepas pandang yang sebenarnya kena pakai baju sukan. So aku pun ambil nombor dan aku terus tukar baju. Walaupun kena bebel-bebel sikit kan, biasalah, tak ada masalah pun. So aku ambil nombor, alhamdulillah aku dapat nombor 9, which is agak awal lah. So aku sampai sana jam 6 suku pun kereta dah banyak dah. Tapi KTM tu buka pukul 7 suku. Baru semua masuk dan ambil nombor lah, daftar dan sebagainya. Okay, so lepas daripada aku dah daftar tu, aku dah tukar baju. So kami dikumpulkan dekat dalam satu dewan, okay, untuk mendengar sedikit taklimat. Okay, pertama akan ada taklimat. Lepas tu dia akan ajar cara penyusunan borang. Okay, so dia akan ajarlah cara-cara isi borang dan sebagainya. Lepas tu dia terus asingkan ikut nombor. Okay, dia tak lah asing ikut nombor. So nombor yang terawal akan berada di first line. Okay, sebab nak buat bleed test ni. So siapa yang tak tahu bleed test, nanti boleh Google, boleh tengok YouTube. Okay, macam mana bleed test tu lah. So
So dia susun lah, ikut susunan tu kan. Okay, line 1 sampai 30 contohnya. Okay, line pertama 31 dan seterusnya belakang, dan seterusnya lagi belakang. So ada 3 line lah. So nanti borang blip test kita tu akan diisi oleh orang belakang kita. Macam tu. Okay, so untuk kos yang bukan pendidikan jasmani, level tertinggi adalah level 6. So ada yang kata minimum requirement level 3. Dia sebab blip test ni dia tak ada markah lulus, markah gagal. Dia cuma ada markah rendah dan markah tinggi, markah terendah dan markah tertinggi. So lagi banyak, lagi tinggi level, lagi tinggilah markahnya. So just buat ikut kemampuan saja, tak perlu paksa diri, tak perlu sebab takut nanti apa-apa terjadi dia akan ada kesan yang susah nanti bila untuk stage-stage yang berikutnya. Okay, so stage pertama adalah blip test. So buat je blip test, aku buat blip test. Alhamdulillah aku dapat settlekan level 4. Maksudnya bila masuk level 5 tu aku stop lah. Aku dah tak buat dah level 5 tu. Aku buat sampai aku habiskan full level 4 lah. Okay, lepas tu pada siapa yang dah settle blip test tu, kita orang diberikan masa selama 10 minit untuk tukar baju formal dan berkumpul semula. Okay, so kita bergerak pula kepada stage yang kedua. Okay, so lepas dah settle blip test tu, kita orang berkumpul dan kita orang dipanggil nombor. Dipanggil nombor lah. Dia tak ikut susunan nombor pun sebenarnya. Dia lebih kata random punya juga. Tapi so dia bahagikan. So ada kumpulan, dia bagikan 5-5-5 lah. So satu grup tu dalam 5 orang, nombor random. Okay, dan tu kiranya itu adalah grup kita untuk interview. So aku dapat turn yang kena interview dulu. Lepas settle interview baru micro teaching. Dia akan jadi grouping lah. Okay, dia akan jadi group interview. Okay, dia ada 5 orang satu grup. Okay, so dalam grup aku tu, aku seorang je lelaki seperti biasa. Tak apa-apa temu duka berkenaan guru ni, semestinya dia akan jadi cikgu lelaki sikit lah. So aku seorang je lelaki, lepas tu 4 lagi perempuan. So ada yang ongoing PhD dan nak dapat PhD lah, nak dapat doctorate lah. Lepas tu ada yang kerja tutor dekat Unita lah. Ada yang apa lagi, ada yang buat business online, ada yang mengajar juga. So adalah 5 orang satu grup kan. Okay, so lepas dah settle, kita orang ditempatkan. So kita orang dapat first round. Okay, first round tapi bilik kedua. So kita orang pun masuk lah. So bila masuk tu, okay, so kita 5 orang kan satu grup. So kita punya panelis ada 3 orang. Okay, panelis kita ada 3 orang. Dan 3 orang ni adalah bukan sama option dengan kita. Maksudnya macam aku mengajar bahasa Inggeris. So penemu duga aku tu bukanlah guru bahasa Inggeris. So time tu mereka ni adalah guru fizik dan juga guru admat. Okay, so duduk, dia beri salam apa semua. So dia terus tanya soalan pertama. Okay, soalan dia adalah introduce yourself. Okay, perkenalkan diri anda. Okay, so soalan dia akan ajukan. Okay, contohnya calon 2 dulu. Okay, lepas tu calon 4, lepas tu calon 9. Aku calon 9 ni kan. Calon 14, lepas tu calon 52 contoh. Okay, so dia akan ikut numbering macam tu lah. Okay, so ketika itu, okay, korang kena introduce yourself. Okay, korang kena bahasa mudahnya, korang kena jual. Korang kena promote diri korang sebaik mungkin. Okay,
So aku pun promote lah, okay, nama aku siapa, umur aku berapa, aku kerja kat mana sekarang, okay. So aku dah handle program kebangsaan, antarabangsa, aku ada buat editing, aku ada YouTube channel. Aku cerita lah semua benda ni, aku cerita. So nak dijadikan cerita, aku cerita je apa-apa yang aku dah buat, pengalaman aku sebelum ni kan. So itulah soalan dia yang pertama. Soalan dia yang kedua, why Mara should choose you instead of other candidates? Kenapa Mara kena pilih kau? Okay, bukannya calon-calon yang dekat sebelah kau ni. Okay, time tu juga kau kena jual diri kau juga. Jual as in kau kena promote diri kau. Okay, kau jual lah, kau cakap lah yang apa ni, kau ada kepakaran ini, kau berpengalaman begini dan sebagainya. So memang sesi kau mempromote diri kau lah, macam tu. Okay, so itu soalan yang kedua. Okay, kenapa Mara kena pilih kau? Okay, so soalan yang ketiga, dia tanya mengenai isu-isu semasa. Okay, isu-isu semasa. Contohnya time turn aku tu ditanya pasal SPM, pasal ranking, pasal pasal SPM. Okay, so aku pun cerita. Okay, dia kenapa? Dia kata okay, ranking SPM ni macam ni. So apa pendapat anda? So aku ceritalah, okay, ranking ni bagus, tapi dia bukanlah segalanya. So kita kena tengok juga dari sudut akhlak, sasiah, manusiawi, okay, ukhrawi dan sebagainya lah. So bukannya di sudut akademik saja, tapi sasiah juga. Okay, betul, cerita. Lepas tu aku petik juga pasal PT3. Okay, kenapa okay ke PT3 dimasukkan apa semua. So dia tanya aku, so aku pun cerita pengalaman aku kan. So aku dapat lah pelajar-pelajar yang aku ajar tahun ni, sebab kan batch 45 tahun ni diorang tak ambil PT3 sebelum ni kan. So diorang macam kurang fokus untuk exam tu sendiri kan. Sebab diorang tak ada gap kan, diorang terlampau banyak gap sebelum SPM tu. Kalau macam yang sebelum ni ada PT3, so diorang ada 2 tahun je lepas PT3 tu untuk SPM. Macam tu lah. Okay, so dia tanya soalan tu dan sebagainya. Dia tanya. Lepas tu soalan yang terakhir yang kita orang kena jawab adalah, apa bezanya graduan diploma ataupun degree pendidikan dengan yang tak ada diploma ataupun degree pendidikan. Okay, so aku pun cerita. And then interview tu berakhir di situlah. So dia akan ada seorang ketua, so dia akan tanya, yang seorang lagi dia akan evaluate. Okay, dan seorang lagi tu dia akan lebih kepada tengok-tengok sijil kita lah. So dia akan tengok juga sijil korang so korang letaklah sijil korang, okay, sekemas mungkin letaklah, bagi nampak proper dan sebagainya lah. Okay, so lepas dah settle interview tu, bergerak ke micro teaching pula. Okay, so untuk sesi micro teaching ni pula, okay, korang diberikan masa 10 minit, okay, untuk settlekan korang punya teaching lah. Dari start pada set induction, okay, dari pengajaran sampailah refleksi. Semualah, senang cerita semua benda lah dalam masa 10 minit. So aku dapat giliran yang kedua terakhir lah sebelum habis untuk break. So aku pun explain. Time tu aku ajar pasal simple present tense. Okay, so aku ajar. Aku keluar ABM aku. ABM aku simple je. ABM aku pakai A4 paper je. Simple je. Lepas tu dah habis tu, aku minta komen apa benda yang aku boleh perbaiki dan sebagainya lah. So ketika micro teaching tu, ketika itulah guru yang semak ataupun guru penilai tu, okay, penilai kita adalah option kita. Contoh macam aku mengajar bahasa Inggeris, so guru yang tengok micro teaching kita tu adalah guru bahasa Inggeris. Time kita interview temu duga tadi bukan. So tapi untuk interview untuk micro teaching, yes, dia akan mengikut option kita. Kalau korang
Tafiz lah. Macam tu lah. Okay, so aku pun settle lah micro teaching tu. Lepas tu kena bagi borang semakan dan sebagainya. Bagi balik kita punya ID tadi tu. Lepas tu terus beransur pulang. So berapa lama aku ambil masa untuk settle kan? Aku pergi pukul 6 suku, aku habis pukul 1 suku. Okay, so aku berjaya habis. Memang ngam-ngam. Habis azan Zuhur tu aku dah habis dah. So sedikit sebanyak itulah dia pengalaman aku. Okay, menghadiri temuduga MAC Mara Assessment Center untuk jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PPPDG 41 Mara. Okay, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Okay, kita jumpa in the next video insyaAllah. Bye bye dan Assalamualaikum.